Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita jumpa lagi. Untuk video kali ini, cikgu nak explain tentang bentuk vertex bagi fungsi kuadratik. Sebelum tu, sekali lagi pesanan, stay at home, jaga kesihatan, jangan lupa belajar dari rumah. Pesanan daripada cikgu. Okay, fungsi kuadratik yang bentuk ialah fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kita juga boleh persembahkan fungsi kuadratik dalam bentuk vertex. Bentuk vertex ni fx sama dengan a bracket x tolak h kuasa 2 tambah k. Kalau perasan, ini adalah bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okay. Daripada bentuk kita convert menggunakan penyempurnaan kuasa 2, kita akan dapat bentuk vertex. Apa maksud vertex? Vertex ni macam peak, puncak. Okay, daripada bentuk juga kita boleh convert kepada bentuk pintasan. Bentuk pintasan ni maksudnya kita gunakan kaedah pemfaktoran ataupun rumus. Okay, P dengan Q tu maksudnya adalah kita punya root lah. Okay. Daripada bentuk vertex, kita kembangkan, kita akan dapat bentuk semula. Sama juga dengan bentuk pintasan, kita kembangkan, maksudnya kita buka bracket tu, kita akan dapat bentuk semula. Dia akan berpatah balik benda yang sama sebenarnya. Okey, untuk video ni sebenarnya lebih kepada bentuk vertex. Itu bentuk penyempurnaan kuasa 2. Apa bentuk vertex ni? Yang pertama, apabila A lebih besar daripada kosong, maksudnya A bernilai positif, graf bagi fungsi kuadratik itu akan berbentuk U macam tu. Okay. Dan dia akan mempunyai titik minimum. Apa maksud titik minimum? Sekejap. Okey, tu. Kalau graf kalau A dia lebih kecil daripada kosong, maksudnya bernilai negatif, graf akan berbentuk sedih dan dia akan dapat titik maksimum lah. Vertex terletak pada titik minimum ataupun maksimum HK. Ini vertex mana? Tu dia. Maksud dia HK tu kita dapat dari mana ni? Ni daripada dalam ni. Ni kita punya H, ni kita punya K. Okay. Kat dalam bracket ni negatif H, tapi dekat koordinat kita ambil positif H. Jadi kalau dalam bracket ni kita dapat positif H, jadi kat luar ni negatif H. Faham Sekarang ni negatif H dalam bracket, koordinat kita ialah H. Positif dia. Maksudnya terbalik ini. Tapi K kita straight away ambil K punya nilai ni terus masuk dekat dalam koordinat dia. Faham ya? Okay, tu titik minimum HK dan titik maksimum HK. Sebab tu dipanggil vertex, puncak. Seterusnya persamaan paksi simetri X sama dengan H. Paksi simetri tu yang tengah-tengah. Bila kita lipat graf tu akan dapat sama bentuk. Itu pun sama. X sama dengan H. X sama dengan H. Maksudnya kat mana H punya nilai tu? Yang ni lah. Koordinat X bagi kita punya titik minimum ataupun titik maksimum tu, X dia saja tu adalah paksi simetri punya persamaan. So, bila kata persamaan, mesti ada X sama dengan H. Mesti ada tanda sama dengan ni. Seterusnya, nilai minimum ataupun nilai maksimum ialah K. Tadi kita dah ambil nilai X, koordinat yang X tu sebagai paksi simetri. Jadi, yang koordinat Y tu ialah merupakan nilai ni, value, nilai minimum ataupun nilai maksimum bagi fungsi tersebut. Okay. Okay, contoh yang pertama, fungsi X sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tolak 5. Kita dah belajar
penyempurnaan kuasa 2 macam mana. Braket besar tolak braket kecil tu kan. B bagi 2, maksudnya 4 bagi 2 ialah 2. Masukkan dalam braket-braket tu. Terus dapat X tolak 2 kuasa 2 tolak 9. Jadi, itu bentuk dia. Kita bandingkan. Kita akan dapat A kita ialah 1, H kita ialah 2, K kita ialah negatif 9. Ini yang kita dah cikgu terangkan tadi. Ni, yang dalam kotak ni, apa yang cikgu terangkan tadi. Sekarang A kita adalah 1. Info kita. A lebih besar daripada kosong. So, A kita 1, maksudnya dia lebih besar daripada kosong. That means graf kita mesti berbentuk U dengan titik minimum. Lakarkan dulu. Lepas tu titik minimum kita. Vertex kita ialah HK. HK kita ialah H ialah 2, K ialah negatif 9. Masuk terus 9. Itu dia vertex kita. Yang ketiga, persamaan paksi simetri. X sama dengan berapa? H kita ialah 2. Jadi X sama dengan 2. Nilai minimum kita, terus ambil nilai negatif 9 tu. Faham kan? Seterusnya, pintasan Y kita ialah negatif 5. Mana dapat ni? Ni. Oops, tak nampak. Ini adalah C. Kita dah belajar dulu-dulu C ialah pintasan Y. Jadi, negatif 5 ialah pintasan Y kita. Tu dekat situ. Kenapa situ? Sebab X kita sekarang ni 2. Maksudnya dekat sebelah sini 1. Sebelah sini kosong. Jadi, kita dah tahu kita punya paksi Y berada dekat kedudukan kosong. Jadi, sebab tu kita lukis garis paksi Y tu dekat sebelah kiri. Bahagian kiri 2 tu. Bahagian kiri paksi simetri. And then, pintasan Y kita ni. Ni pintasan Y kita. Terus tuliskan negatif 5 tu. Kalau sini negatif 5, sini negatif 5. Sorry. Mana ni? Ni negatif 5, jadi kosong kita mesti di atas, betul tak? Negatif 4, negatif 3, negatif 2, kosong macam tu. Jadi paksi X kita mesti berada di atas. Tu. Dah dapat paksi X kita punya kedudukan, kita nak tahu pula pintasan X kita. Pintasan X kita ialah apabila Y sama dengan kosong. Betul tak? Itu pun semua mesti dah tahu. Lepas tu kita ambil saja persamaan kita tadi. X tolak 2 kuasa 2 tolak 9 sama dengan kosong. Sebab fx sama dengan kosong. Bawa 9 ke sebelah. And then punca kuasa 2 kan dia. Dan 2 tu bawa sebelah jadi tambah. X mesti dapat 2 nilai. Sama ada positif 3 ataupun negatif 3. Tambah dengan 2. Dan X sama dengan 5. Dan negatif 1. Tu dia punya, kita punya paksi X. Okay. Boleh nampak Contoh satu. Contoh kedua, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 2x tambah 4. Ni keadaan apabila x ataupun a kita bernilai negatif. Macam kita kena masukkan dalam bracket juga sebab ada negatif. Kita nak buat penyempurnaan kuasa 2 ni, x kuasa 2 tu satu mesti single, satu lagi dia mesti positif. Kita nak buat bracket besar tolak bracket kecil tu kan. Okay, then kita dah keluarkan ni nampak. Kita dah keluarkan negatif ni. So, X tinggal kat dalam sini. Lepas tu tolak ni dah jadi tambah. Okay, tambah 4 ni kekal duduk kat luar ni. Kekal duduk kat luar. Jadi bila dah duduk
dalam bracket yang berdua ni bolehlah kita pecahkan bracket besar tolak dengan bracket kecil. Okay. 2 bahagi 2 ialah 1. Terus saya masukkan 1 dengan 1. Then masukkan balik negatif kepada bracket besar tu dan kepada bracket kecil. Apa jadi? Negatif bracket besar kedua, negatif dengan negatif jadi positif. 1 tambah 1 menjadi tambah 5. Okay. Apabila kita bandingkan A sama dengan negatif 1, H kita ialah negatif 1. Ini yang cikgu cakap tadi. Nampak? Kita dapat positif 1, tapi H kita negatif H kan. Jadi, kena terbalikkan nilai. H kita ialah negatif 1. Ni. Ini dengan ni tak ada masalah. K terus sama dengan 5. Mengikut ciri-ciri yang cikgu bincangkan slide pertama tadi. Info apa yang kita dapat dengan lakaran graf. Untuk yang pertama, A negatif 1 adalah kecil daripada kosong. Jadi graf mesti berbentuk sedih dengan keadaan titik maksimum. Itu dia. Seterusnya, vertex kita ialah HK, betul? Itu dia vertex kita. Negatif 1, 5. Persamaan paksi simetri kita ialah X sama dengan negatif 1. Terus ambil nilai X. Koordinat X. Itu X sama dengan negatif 1. Nilai maksimum kita, sebab titik maksimum, maka nilai maksimum. Terus ambil nilai Y kita ataupun K. Pintasan Y kita ialah 4. Oops. Silap ni. Oh, betul-betul. 4. Kat mana dapat ni? Wait. Sini. Tu nampak tak? Kita nampak. Sekejap, cikgu kalikan merah. Yang ini. 4. Itu pintasan Y kita. Okay. Kenapa kita berpandukan paksi simetri kita negatif 1, maka kita punya paksi Y mestilah berada di sebelah kanan. Terus buat 4. Lepas tu, kalau 4 dah ada kat situ, that means paksi X itu mesti berada di bawah 4 tu. Macam tu. Okay, betul. Jadi, lepas tu kita nak kira, kita punya pintasan X pula. Gunakan persamaan yang kita dah dapat tadi. Nak faktorkan pun boleh. Tapi ini kena guna ni lah, penyempurnaan kuasa 2. Negatif X ni bawa sebelah. Jadi, positif. So, punca kuasa 5. Okay, tolak dengan 1. Kita kira dapatlah 2 nilai ni. Nampak? Nilai negatif mesti berada sebelah kiri. Nilai positif sebelah kanan. Tu dia. Okay, semua dah nampak. Cikgu harap boleh ulang kaji. Jangan putus asa. Sebab kita tak dapat belajar dalam kelas. Kita belajar cara macam ni je. Awak boleh cubalah. Cuba fahamkan ni. Okay. Jangan putus asa ya. Selamat belajar. Bye-bye.